Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi di kita punya sesi tanya jawab ayam serama berkenaan ayam serama. Untuk hari ini agak busy sedikit bagi SMK dalam tempoh seminggu dua ni, tapi biasalah kan, biasa bagi SMK biasa. Dan untuk perkembangan terkini di Remban SMK sekarang ni ada 4 induk ayam yang dah masuk mengeram lah. SMK baru balik. Semalam ada 2 ekor kan, kemudian tu ada 2 ekor lagi lah, lebih gitu kan. So tu berkenaan sedikit lah sebanyak apa yang SMK buat. Dan juga SMK ada kata orang menambah hobi sikit berkenaan dengan ikan beta dan sebagainya. Sebenarnya ikan beta ni dah lama SMK pelihara. Di Kuantan dulu pun ada, cuma stop lah. Sebab sejak SMK balik ke sini 2017 tu SMK stop. So sekarang baru nak mula balik lah. Okey, kita terus kepada sesi tanya jawab ayam serama untuk minggu ini. SMK ada 3 soalan di sini. Soalan pertama, boleh saya tahu bahan apa yang biasanya diletakkan di lantai remban ayam serama? Sebab ayam saya kurus dan makanan dalam bekas habis dikais. Okey, berkenaan dengan lantai remban, suka saya peringatkan sekali lagi lah. Okey, macam gini. Kalau untuk ayam yang membawa ibu, ibu yang membawa anak ayam, SMK suka menggunakan yang kita kata belantai papan ni lah. Dan biasanya SMK akan letak papan saja, ataupun tengok pada ibu. Kalau ibu jenis yang kita kata okey, biar papan sajalah. Tapi kalau ibu yang jenis kata orang suka kemana-mana kata mencari dan sebagainya, kita letak kapet lah, benda macam itu sebagai ini. Bagi kita tengok keadaan ibu. Lepas tu kalau untuk ayam yang kita kata anak B ke atas, yang bukan untuk game, SMK suka letak dia di atas jaring. Remban SMK ada yang kita kata berlantai dan ada berjaring. Sebab bagusnya penggunaan jaring ni adalah untuk mengelakkan ayam kena penyakit seperti cacing dan sebagainya. Sebab mengelak daripada ayam tu makan najis. Apabila makanan tu jatuh, ayam tak boleh nak makan. Tu ada kebukaan dia lah. Okay, tapi tu kita cerita dulu kegunaan dia. Setiap kita kata setiap benda jaring ke apa ke, kita guna untuk apa. Lepas tu untuk yang ayam game, memang kita akan pakai kapet 100%. Itu contoh. Okay. Lepas tu kalau untuk breeding, SMK pakai pasir. Pasir sebagai lantai dia. Okay. Kita kembali kepada soalan tadi. Dia kata ayam dia makanan banyak jatuh. Kemungkinan saya rasa soalan itu berkenaan dengan dia pakai jaring lah, jatuh, dan ayam dia jadi kurus. Bagi SMK, kalau untuk mengatasi masalah ni senang je. Letak ayam tu di dalam remban yang berlantai. Tak kira lah berlantai kapet ke, berlantai pasir ke. InsyaAllah lah makanan yang jatuh pun dia kira kata ayam tu boleh makan balik lah. So ayam tu tidak dikatakan sebagai kita kata kurus lah, sebab makanan dah habis di dalam bekas, dia tak boleh makan. Terutama sekali kalau tambah-tambah orang yang bekerja sehari 2 hari, ataupun hari ni dia bekerja, besok hari boleh balik. So nak tengok ayam makan tu agak susah kan. So mungkin dia bagi makanan ayam tu sehari sekali ke apa ke, tapi makanan dah habis tumpah contohnya. So ayam tak cukup makan. So kita kata alihlah ayam tu daripada menggunakan sistem jaring, kita pakai ke sistem berlantai. Tak kira lah kapet ataupun pasir, mana-mana boleh, tak ada masalah. Itu bagi SMK lah. SMK rasa tu menjawab lah untuk soalan yang pertama tu. Okey, soalan kedua, macam mana nak buat sayap ayam ke depan? Okey, untuk buat soalan ni daripada sejadah buruk, akaun YouTube sejadah buruk. Sebenarnya kita dah pernah buat video berkenaan dengan cara nak buat ni. Cara bukan cara profesional lah, maksudnya cara bukan cara player yang game tu. Kalau player the game tu kita buat video lain lah. Tapi sebagai kita kata basic asas sebagai pembina ayam serama, kita nak sedikit ke depan. So SMK ada buat video di dalam YouTube, dan dekat komen sahabat kita ni sejadah buruk ni pun SMK dah bagi link. Tapi mungkin selepas ni untuk video ni SMK akan bagi link sekali lagi lah berkenaan dengan
macam mana kita nak adjust supaya sayap ayam tu sedikit ke hadapan lah. Kalau nak kata orang nak bersalam dan sebagainya tu, sayap yang berkedudukan seperti nak bersalam dan sebagainya tu, ayam tu kena buat video lain lah. Ataupun kalau duduk dekat dengan area SMK ni, SMK ajar lah. Tapi kalau untuk kawan yang berada jauh, sebab benda ni agak kita kata perlukan skill sedikit berbanding dengan video-video ni, cuma kita kata paparannya tu tak berapa meluas. Cara nak buat tu, skill tu tak berapa ni. Kalau boleh pergilah ke reban-reban, ke kawan otak-otak yang main game, dia orang akan buat dan tengoklah macam mana dia orang buat. Tapi nantilah tengoklah kalau SMK ada peluang untuk membuat sayap ayam untuk kata orang untuk player, mungkin ada kawan SMK yang bawa ke rumah SMK ke minta tolong adjust ke, mungkin SMK ada masa, SMK ambil video. Tapi buat masa sekarang memang SMK tak buat lah, sebab pertama sekali video untuk asas tu buat sayap tu dah buat. Yang kedua, SMK tak pergi game, sebab sekarang ni SMK sebagai pengadil. Jadi kalau SMK nak bawa ayam untuk pergi game tu tak ada lah, sebab SMK takkan nak SMK nak judge ayam sendiri kan. So memang SMK tak ni, SMK concentrate kepada breeding lah. Walaupun ada ayam-ayam SMK yang kita kata kita prepare untuk kira macam game, tetapi game di rumah lah. Sebab tak boleh nak bawa tempat lain. Okay, tak apalah tu. Okay, untuk soalan yang kedua tu. Okay, soalan ketiga seterusnya. Pemilihan betina untuk breeding. Okay, pemilihan betina untuk breeding ni sebenarnya kalau tanya pada SMK lah, SMK kena tanya balik kepada orang yang bertanya tu. Tapi oleh kerana soalan yang ringkas, SMK agak macam ni lah. Kita SMK jawab berdasarkan pengalaman SMK lah. Okay, SMK memilih betina untuk breeding ni, SMK kena tengok ayam jantan yang dia guna pakai. Sebab kita nak pairkan dia, kita nak pasangkan sesuatu pasangan. Kita kena tengok kata orang, contohnya kita ambil contoh, ayam jantan tu warna kuning, dan balung dia sedikit besar contoh, tapi ayam jantan cantik perangainya dan selam contohnya. So kita ambil yang betina yang balungnya halus, contohnya bulunya rapat. Banyak istilah-istilah macam tu lah yang perlu kita kena pelajari lah. Bulu rapat, lepas tu kita kata dada sedikit ke depan dan lehernya ke belakang. Tu untuk induk, jangan selam sangat. Tu kalau SMK lah. Lepas tu induk tu pula berdarah kuning juga, sebab kita nak tonnya kuning. Contoh macam itu. Tapi contoh, kita bagi contoh lain pula. Kalau kita kata abang saya nak buat rinting murai lah kata kan, contoh rinting murai lah, orang minat rinting murai sekarang ni kan, contoh guna ayam yang hitam, contohnya hitam yang daripada lain rinting murai lah, bukan hitam yang kata hitam saya saja buat tu, nanti hitam saya saja buat anaknya pun saya saja dia juga jadinya macam-macam warna lah. So kita ambil hitam yang kita kata daripada lain rinting murai juga. Lepas tu kita pakai betina putih rinting murai juga, yang tu kita masuk. Sebab kenapa kita tak pakai hitam putih? Sebab bagi SMK lebih baik guna yang putih. Sebab rinting murai, apa istilah rinting murai? Rinting murai bukan yang macam kurit. Kurit ni hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam putih. Itu kurit. Rinting murai adalah sebahagian badannya berwarna putih dan sebahagian berwarna hitam. Tengok burung murai. Yang tu banyak sedikit orang kata orang sedikit salah konsep lah pada SMK, tapi pulang pada masing-masing lah, pemahaman masing-masing. Tapi bagi SMK macam itulah. Kalau nak hitam putih tu, banyak hitam putih itu kurit. Carilah lain kurit. Tapi kalau kita nak rinting murai, kita cari ayam yang boleh kita katakan sebahagian berwarna putih dan sebahagian berwarna hitam. Tak kira lah macam mana di bahagian mana-mana, tak kira, tapi macam gitulah. Itu pendapat SMK. Itu contoh tadi lah untuk pemilihan induk. Lepas tu satu lagi, pastikan induk tu dah ready. Maksudnya kalau induk muda, dia dah bertelur dah kalau boleh. Jangan maksudnya belum bertelur lagi, maksudnya dah bertelur. Dah bertelur sebiji, 2 biji. Bertelur kosong, tak ada bapak. Tu salah satu untuk induk muda. Kalau induk yang dah biasa bawa turun anak, SMK lebih suka memilih induk yang kita kata balung dah merah. Bila kita buka pintu, dia dah ready untuk macam jantan nak panjat dia. Lepas tu kalau dia dah bertelur lagi baguslah kan. Tapi ciri-ciri posture body tu tetap macam SMK kata tadi lah. SMK nak dada dia sedikit ke depan dan leher dia sedikit ke belakang daripada dada. SMK nak macam tu. Kalau tengok dekat Facebook SMK ataupun dekat YouTube SMK, banyak induk-induk yang SMK post di dalam video, banyaklah ciri-ciri macam gitu. Maksudnya induk tu agak berdiri tegak, tak mau selam sangat. Ada yang induk selam, boleh keluar anak memang boleh. Tetapi maksudnya bagi SMK lah, SMK nak ayam tu aktif. Sebab kalau terlampau selam sangat, sebab bapak selam, induk selam,
dia memang akan memproduksikan satu satu produk yang kita kata selam yang kita kata memang makin selam lah. Kalau tanya balik saya tak nak selam sangat. Yang saya nak ayam yang selam biasa-biasa macam ayam lain, selam, tetapi nak aktif. Itu yang saya nak. Sebab kalau cuma selam saja atas meja tak bergerak, bagi saya tu no point lah. Daripada kita tengok ayam tu, baik kita ambil gambar, kita tengok gambar je. tu pada saya lah, minta maaf lah, tapi kita kata jujur lah pandangan kita. Okay. Ada pula yang telefon ni. Itu sajalah untuk video kita pada minggu ni. Hingga kita berjumpa lagi untuk video kita di sesi tanya jawab masa akan datang. Assalamualaikum. Salam Serama Mania daripada SMK di Kuching, Sarawak.